Hadis tentang kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Hadis kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni 'alashtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa anna hadha faqdi fi ma syi'ta. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة. قال بل للناس كافة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة. Baik, nah hadis ini cerita tentang bagaimana sallallahu alaihi wasallam Muhammad kebaikan akan memadamkan kejahatan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mari kita tengok. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bertemu seorang wanita di pinggiran kota Madinah dan saya telah mencemarinya tanpa menyentuhnya." Laki-laki ini dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Dan dia cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia buat. Dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada benda yang dia buat dan gelisahkan hati dia. Dia bagi dia macam dia tersalah buat lah. Apa dia? Dia tertengok kepada seorang wanita. Dia kata aku telah mencemarinya tanpa menyentuhnya. Mungkin bila dia tengok tu tuan-tuan, saya semat, dia menimbulkan syahwat dia. Dia tengok itu dengan syahwat kepada wanita tersebut. Maka dia rasa macam dia bersalah dan berdosa. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun pergi mengadu dekat Nabi SAW dan dia kata, inilah diri saya, laksanakanlah hukuman yang engkau inginkan. Dia pergi mengadu, dia minta supaya hukuman dijatuhkan dekat dia supaya dia dapat selesai, Rauf, supaya dia dapat sallallahu alaihi wasallam Muhammad selesai daripada dosa yang dia lakukan. Dia tak mau dosa tu membebankan dia. Biar kalaulah dia dihukum, maka mudah-mudahan terangkat dosa tu daripada dia. Itu yang dia harap, supaya Allah ampunkan dosa dia. Ini para sahabat macam tu keadaannya. Para sahabat ni sehinggakan subhanallah, dia melakukan dosa yang begitu besar pun dia pergi jumpa Nabi supaya dihukumkan, supaya dia dihukum, supaya nanti di akhirat dia selamat dan dia tidak lagi dihukum oleh Allah apabila dia kembali bertemu dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun pergi jumpa Nabi dan dia harap supaya Nabi jatuhkan hukuman kepada dia. Lalu Umar yang mendengar perkataan dia ni, Umar mencelah. Sayyidina Umar yang ada sekali dengan Nabi SAW dengan para sahabat ni, Umar mencelah. Umar kata dekat dia, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, seandainya, dia kata, sesungguhnya Allah telah menutup kesalahanmu. Sesungguhnya Allah telah menutup kesalahan kamu. Seandainya engkau juga menutup kesalahan diri kamu. Umar kata kat dia, Allah tutup kesalahan kamu buat tadi ni, siapa pun tak tahu. Seandainya engkau menutup kesalahan kamu, yakni dengan maksud dia tak pergi cerita kat siapa-siapa, tak cerita kat siapa-siapa apa yang dia buat. Baik,
Ulang balik kisah dia. Seorang lelaki pergi berjumpa Nabi SAW. Dia mengadu dekat Nabi apa yang dia telah dia lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dengan seorang wanita di pinggiran kota Madinah. Dia mencemari wanita tersebut dengan tanpa dia menyentuhnya, dia kata. Mungkin dia tengok tu dengan syahwat ataupun apa-apa yang dia buat. Lalu bila dia mengadu dekat Nabi SAW, waktu tu kata Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pun tak memberi apa-apa jawapan. Nabi diam saja. Nabi bila dengar saja kisah ni duk cerita, Nabi diam, tak kata apa. Sayyidina Umar yang mencelah. Sayyidina Umar kata, Allah sembunyikan apa yang kamu buat kalau kamu pun sembunyikan apa yang kamu buat. Dengan maksud taubat je pada Allah. Apa yang kamu buat, sallallahu alaihi wasallam, taubat pada Allah, jangan cerita kat siapa-siapa. Kadang-kadang kita pun buat salah juga, tak sedut mengadu ke orang, tak sedut tulis dalam Facebook. Ni dia buat apa, dia tulis kat Facebook. Dia kata aku buat ni, aku buat tu. Orang berbangga-bangga dengan dosa dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, atau kama qala Rasul SAW, rawahu Ibnu Majah. Nabi sebut, orang yang bertaubat daripada dosanya itu seperti orang yang tidak berdosa. Dalam sebuah riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, taubat daripada dosa itu adalah seorang yang bertaubat kemudian dia tidak mengulanginya. Buat salah, semua orang buat salah. Habis tu buat apa? Taubat. Jangan cerita ke orang. Duduk diam-diam. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Jangan duduk hebah, salih semat. Ini semua nak cerita ke orang. Salih alaihi Muhammad. Nah, bahkan ada yang berbangga-bangga pula dengan kemaksiatan yang dia buat. Dia bangga pula, dia cerita pula ke orang salih Muhammad. Dia buat maksiat, dia buat live pula. Macam-macam panggil orang ni. Salih Muhammad, tuan-tuan. Maka kata Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar kata? Salih ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar kata, salih ala Sayyidina Muhammad. Fa'ana salih Muhammad. Faqala lahu Umar, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Sungguhnya Allah telah menutupi kesalahanmu seandainya engkau juga menutupi kesalahan dirimu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Dia, yakni Mas'ud berkata, Nabi SAW pun tak memberikan jawapan apa-apa. Lalu lelaki tersebut pun bangun, berdiri, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, dan dia pun pergi. Dah Nabi SAW pun tak respon, dah Sayyidina Umar pun pesan macam tu, maka dia pun bangkit, dia pergi. Dia pun berjalan pergi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, subhanallah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi SAW tiba-tiba, Nabi SAW Alhamdulillah, tiba-tiba Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam panggil seorang lelaki, mai. Sallallahu alaihi wasallam, mai, panggil. Lalu Nabi SAW suruh dia pergi bacakan ayat ini kepada lelaki tersebut. Apa ayatnya? Aqimis salata tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiati dalika dzikra lidzakirin. Maksud dia, dirikanlah solat pada dua penghujung siang dan sebahagian malam, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Pesan Nabi SAW, buat apa ni? Buat kebaikan. Semayang, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, buat qiyamul lail. Nabi kata apa? Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan memadamkan kesalahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu orang lelaki daripada seorang lelaki daripada orang yang duduk sama-sama dengan Nabi SAW tu kata dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hadza lahu khassa. Apakah ayat itu
khas untuk lelaki itu saja ke ataupun untuk semua? Yang jenis kalau kita buat salah ni, kemudian kita minta kita buat ibadat kita tu akan mengampunkan dosa ni, adakah khas untuk seorang lelaki itu saja ke ataupun dia untuk semua orang ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bal linnasi kaffah, bahkan untuk manusia seluruhnya. Jadi subhanallah, tuan-tuan, hadis menceritakan tentang apa? Tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan boleh menjadi pemadam kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan maksud dosa apa ni? Dosa-dosa kecil. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ambil wudu itu akan memadamkan dosa-dosa kecil yang dibuat oleh mata, yang dibuat oleh telinga, yang dibuat oleh hidung, mulut, tangan, kaki. Tuan-tuan, semayang sunat, sujud, Allah kata, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballah bi hasanatan wa muhiyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud melainkan dengan setiap sujud tu Allah padam, Allah angkat satu, Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Dan tuan-tuan berjalan pergi masjid, fi kulli khutwatin, pada setiap langkah itu Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Sallallahu. Kita buat semua jenis-jenis kebaikan dalam kehidupan kita, buat apa saja jenis kebaikan, bukan saja Allah bagi pahala, tetapi Allah juga akan memadamkan dosa. Jadi itulah kelebihan bila kita melakukan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebaikan-kebaikan. Jadi perbanyakkan kebaikan. Dah tahu banyak dosa, kena buat baiklah. Tahu dah banyak dosa, banyak dosa, kena buat baiklah. Buat baik Ustaz Jumat. Puasa, Ustaz Jumat puasa Ramadan dengan Ramadan, pengampun dosa. Dosa apa tu? Semua yang kita sebut dosa-dosa yang akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat ni, ialah disebut sebagai dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dia perlu kepada taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, kena cukup syarat dia. Ni saya semat dipanggil taubat nasuha. Kalau dosa besar, kena taubat nasuha. Yang terpadam dengan kebaikan-kebaikan kita buat ni, Maha Pemurahnya Allah. Allah suruh kita buat satu benda, Allah nak bagi pahala. Tapi rupanya bukan setakat pahala Allah bagi, Allah nak padam juga dosa. Maka perbanyakkan ibadat.